Hai pelajar-pelajar semua, apa kabar? Hari ini kita akan lihat bab 3 algoritma dan pembelajaran hari ini akan bertumpu kepada search. Pertama kita akan lihat apa itu search. Search adalah proses carian suatu item tertentu dalam satu senarai. Item dalam senarai tersebut boleh terdiri daripada nombor, huruf atau perkataan. Dan terdapat dua jenis search. Pertama, linear search dan binary search. Sekarang kita akan lihat apa itu linear search. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, saya sarankan pelajar-pelajar rujuk nota pada buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 3, muka surat 63 hingga 65. Linear search ialah satu teknik carian mudah. Teknik ini bermula dengan menyemak item pertama dalam senarai. Jika item yang dicari tidak sama dengan item pertama, carian akan diteruskan dengan menyemak item kedua. Jika item yang dicari tidak sama dengan item kedua, carian akan diteruskan dengan menyemak item ketiga. Proses ini akan diteruskan satu persatu sehingga item yang dicari dijumpai dalam senarai atau sehingga semua item dalam senarai selesai disemak. Ini bermaksud sekiranya item yang dicari tiada dalam senarai yang diberi, kita perlulah semak sehingga semua item dalam senarai itu selesai disemak. Untuk memahami konsep ini dengan lebih lanjut, kita akan lihat pada satu contoh. Diberi satu senarai nombor yang dicari ialah 15. Kita perlu gunakan kaedah linear search untuk mencari sama ada untuk memastikan sama ada nombor yang dicari iaitu 15 ada tak di dalam senarai yang diberi. Pertama, langkah 1, letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Konsep ini penting. Indeks mewakili kedudukan setiap item dalam senarai yang diberikan. Contohnya, item pada indeks 3 adalah 6. Item pada indeks 7 adalah 19. Indeks mesti bermula dengan kosong, bukan bermula dengan 1. Sekarang kita akan mulakan carian dengan membuat semakan pada item pada indeks kosong. Kita bermula dengan indeks kosong, item pertama dalam senarai, dan didapati item yang dicari iaitu 15 tidak sama dengan item pada indeks kosong iaitu 8. Maksudnya kita belum jumpa lagi item yang dicari. Kita harus meneruskan carian dengan item pada indeks 1. Maksudnya kita akan bergerak ke indeks 1 pula. Bila kita semak indeks 1, masih tak sama, iaitu 15 tidak sama dengan item pada indeks 1 iaitu 3. So masih belum jumpa lagi. Kita harus meneruskan carian dengan item pada indeks seterusnya. Di sini cikgu gunakan perkataan seterusnya. Sebab apa? Dari indeks 1 seterusnya maksud apa? Indeks 2. Didapati kita masih belum jumpa lagi sebab item pada indeks 1 adalah indeks 2 adalah 1. Yang kita cari adalah 15. So masih tak sama. Carian belum selesai. Kita akan teruskan. So proses carian ni kita akan teruskan selagi kita jumpa item yang dicari atau kita berjaya semak semua item. Kita teruskan. Item pada indeks 3 iaitu 6 tidak sama dengan 15. Carian belum selesai. So kita akan cari dengan item seterusnya iaitu item pada indeks 4 dan masih tidak sama iaitu item pada indeks 4 adalah 11. Yang kita cari adalah 15. So kita masih belum jumpa lagi. Kita teruskan. Dan bila kita buat semakan pada item 5 dan didapati item yang dicari dengan item yang ada pada indeks 5 adalah sama. Maksudnya kita telah jumpa item yang dicari pada indeks 5. So bila dah kita jumpa item kita, carian kita akan tamat. Katakan sekiranya item yang dicari masih tidak dijumpai, sehinggalah kita buat semakan satu persatu hingga terakhir, item terakhir. Dalam contoh ni, item terakhir ni adalah item pada indeks 8 iaitu 18. Sekiranya kita dah buat semakan sehingga item terakhir dan kita masih belum jumpa lagi item yang dicari, maksudnya item ini tiada dalam senarai. Kita boleh putuskan item tiada dalam senarai yang diberi.
Apa kelebihan linear search? Pertama, linear search melibatkan algoritma yang mudah. Anda pun dah lihat tadi. Dan linear search ini tidak memulakan item-item dalam senarai diisi. Diisi maksudnya disusun mengikut urutan menaik ataupun menurun. Tidak perlu, sebab kita akan semak satu persatu. Susunan tidak penting sebenarnya. Apa pula kelemahan linear search? Dia kurang efisien. Kurang efisien maksudnya kita terpaksa semak semua item satu persatu sehingga item carian dijumpai. Sekiranya item carian terletak pada penghujung senarai atau tiada dalam senarai, proses carian akan mengambil lebih banyak masa. Sekiranya itemnya terletak pada penghujung senarai, kita terpaksa semak semua item daripada awal sehinggalah item yang kedudukan item yang kita cari satu persatu. Kalau senarai yang diberi adalah sangat besar, proses ini akan mengambil akan memerlukan lebih banyak masa untuk mencari item. Saya harap pelajar-pelajar faham. Dalam sesi pembelajaran seterusnya kita akan lihat pula binary search. Terima kasih.